Ustazah bagi amanat Ustazah. Silakan Ustazah. Susah semua soalan-soalan ni nak jawab. Kelemahan wallahu taala alam, ni pengamatan Ustazah lah pertama, sebenarnya berkait dengan soal kefahaman. Kefahaman ni penting tuan-puan sekalian, sehingga kan yang kita katakan sebagai kunci kekuatan rumah tangga tu adalah persefahaman. Bayangkan, fahaman isteri lain, fahaman suami lain. Isteri salah faham dah, suami salah faham. Macam mana ada persefahaman? Maknanya pada setiap pihak tu kena ada satu kefahaman yang betul, yang jelas, yang tepat pada sesuatu perkara. Contoh sahabat-sahabat sekalian, Ustaz minta maaf lah kalau apa yang Ustaz cakap ni dalam masa yang sangat terbatas, bimbang juga kalau apa yang Ustaz cakap ni orang keliru Tapi Ustazah dah berhadapan dengan banyak kes-kes orang datang mengadu kan, minta kita punya pandangan. Didera oleh suami, sama ada dah nampak dah kesan pada fizikal ataupun emosi, tapi berhujungkan dengan ayat, tak apalah Ustazah, saya nak masuk syurga. Tak apalah Ustazah, saya nak cinta Allah. Habis tu hari-hari kena pukul, hari-hari penderaan emosi. Ustaz faham tuan-puan, Ustaz juga yang mengajar benda tu kan, nak dapat cinta Allah dan sebagainya. Tapi kaedah dalam Islam adalah unsur akhaka zaliman wa mazluma. Bantulah saudara kamu yang zalim dan yang menzalimi. Kita takkan sanggup tengok kalau pasangan kita pun nanti kena balasan dengan apa benda. Betul tak tuan-puan? Kita bercakap soal ketelusan kasih sayang pada pasangan kita. Apakah kita nak biarkan pasangan kita, baik mungkin tadilah macam Datuk kata, isteri pun ada juga dera suami. Takkan nak biarkan isteri tu dengan perangai zalim tu. Kecuali suami kena tolong. Kalau suami pun kata tak apalah, abang pun nak masuk syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Pukul lah abang lagi. Belah sini. Ini kalau pukul lagi 5 kali, Firdaus abang ni. Takkan macam tu tuan-puan. Konsep yang kita nak faham. Bahkan untuk seorang suami, dia wajib mendidik isteri dia. Lebih lagi lah tanggungjawab. Jadi, soal kefahaman ni penting. Bukan bermakna bila seorang isteri atau suami menegur, menasihatkan, ataupun membuat aduan, itu bermakna kamu nak derhaka. Itu bermakna kamu menempah jalan ke neraka. Ada play victim kadang-kadang berlaku bila isteri pergi bawa ke mahkamah apa-apa isu, suami kata kau nak ceraikan aku. Inilah stigma yang ini mainan dalam pergolakan rumah tangga yang menyebabkan kadang susah nak pergi kepada penyelesaian. Sebab apa? Bila seorang isteri, saya minta maaf, contoh kalau seorang isteri bawa ke mahkamah, maknanya apa? Ni nak ceraikan suami. Satu benda yang Islam tak benarkan. Padahal tak kan? Bukan berakhir dengan perceraian. Sekurang-kurangnya, ini adalah unsur akhaka zaliman wa mazluma. Kamu nak tolong dia. Dengan nasihat tak sedar. Dengan orang ketiga apa semua, tak sedar. Maknanya apa? Kena bawa ke mahkamah. Jadi apa dia yang penting sahabat-sahabat? Persefahaman. Contoh Ustaz ada satu kes, seorang suami kumpulkan 4 orang isteri dalam 2 buah rumah sebelah-sebelah. Bukan rumah teres yang betul-betul pun, rumah yang dia cuba buat tapi tak siap. Maknanya dinding ke bumbung ke semua tak adalah nampak macam rumah. 4 dalam 2 rumah sebelah-sebelah. Isteri pertama dengan kedua okey dah memang dah pasrah, man tak ambil tahu, man tak ambil kisah. Tapi sekarang penderaan berlaku kepada isteri yang keempat. Isteri yang ketiga pula, penderaan dalam bentuk apa? Dia seorang je yang bekerja jaga semua sekali. Bayang, yang mengadu Ustaz siapa? Isteri yang ketiga. Memanglah wanita solehah lah, insyaAllah di syurga lah kan. Dia cari rezeki untuk mencukupkan semua sekali. Datangnya Muzah bulan Ramadan, cari masa tu zakat UTM. Dia tunjukkan kat Ustazah betapa belas kasihan dia melihat isteri yang keempat lebam-lebam kena pukul, budak muda. Tapi dia kata, saya tak boleh buat apa. Kenapa? Sekarang dah jadi mainan mereka berdua. Lepas lebam-lebam kena pukul, mereka seronok pula bersama. Ini penyakit mental ke apa tuan-puan sekalian? Maknanya lepas isteri tu menangis, lepas isteri tu mengaung, lepas dah lebam-lebam, itu mendatangkan keseronokan pada suami dan keseronokan pula pada isteri yang keempat. Aduh. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Isteri yang ketiga ni apa dia? Saya tak tahu dah apa jadi berumah tangga semua ni. Dia kata, Kak, tolonglah Kak.
Okey, Ustaz pun cakap macam tadi Dato' Azhar kata kan. Okey, kalau dari segi penderaan, Ustaz punya sahabat ada seorang polis kan, dia cakap dah, okey, untuk perlindungan sekian-sekian ada tempat dia kan, untuk perlindungan sementara. Semua tu saya dah cakap dengan dia dah, nak nombor apa, nombor kadi, nombor semua. Lalu dia kata apa, tak, saya datang jumpa Ustaz untuk minta doa pada hujung Ramadan. Okey lah, macam mana doa juga. Jadi faham tak macam mana? Tak tertolong kan suami yang macam tu, tuan puan. Dan apakah kita nak biarkan merebaknya penyakit-penyakit dan keluarga macam ni? Sebab itu apa dia? Wahai para wanita, sebab ni untuk wanita kan, soalan daripada moderator Wahai para wanita, memang penting sangat soal kebijaksanaan. Bijaksana untuk berfikir, bijaksana untuk merasa, bijaksana untuk bertindak. Sebab apa? Sebab kita bukan nak tolong diri kita saja. Kita nak tolong anak-anak kita. Kita nak tolong masyarakat kita. Ya, kalau jadi kebiasaan nanti penderaan-penderaan macam ni, sama juga suami pun kena bangkit juga kalau dia kena dera kan, ya. Tapi Ustaz lebih cakap pasal perempuan, pasal wanita yang kena dera lah. Ya, jadi maknanya apa? Kena ada kebijaksanaan. Antara kelemahan lain adalah soal kemampuan. Wanita tu berfikir dia tak mampu dari sudut keuangan, tak mampu dari sudut ini paling banyak tuan puan, dia sendiri ada sikap kurang keyakinan diri. Tolonglah, cerita-cerita nak buat mahkamah ni menyebabkan dia boleh anxiety. Dia boleh orang kata apa, masuk bilik air je lah kerja dia sekarang. Lagilah mahkamah tertangguh. Sebab kes ni orang macam masuk bilik air. Tak boleh langsung. Ini sikap yang ada. Wanita-wanita yang naif sangat, yang tak boleh nak ke depan untuk membela hak-hak mereka. Yang ini memang kena dia punya circle lah, ya, kena ada sistem sokongan yang membantu untuk mereka mendapat hak mereka. Jadi kemampuan dari sudut emosi, ya, ada orang tak dapat emosi, kan dah panggil mahkamah syariah dari tempat pusat air mata kan, ya, sebab emosi yang sangat ni. Dan juga kelemahan dari sudut sistem sokongan tadi, rangkaian tadi. Kalau kita ni berkawan, hubungan keluarga kita kuat, kita akan dibantu oleh banyak-banyak pihak, ya. Jadi sebab tu sahabat-sahabat sekalian, para wanita, penting sebenarnya kita bersahabat, kita menjaga kekuatan hubungan adik-beradik dengan mak ayah. Sebab bila berlaku masalah-masalah macam ni, of course benda ni akan membantu kita dari sudut sistem sokongan. Dan yang lain-lain tuan puan sekalian, ya, kata-kata azimatnya tak adalah apa sangat kan, ya, tapi stigma masyarakat ni sebenarnya satu benda yang banyak mempengaruhi bagaimana seseorang tu nak bertindak. Stigma masyarakat, ya tuan puan, apabila sesuatu hal dalam rumah tangga mulai dibawa ke mahkamah, itu satu aib yang besar. Betul tak? Padahal itu adalah satu bentuk penyelesaian. Dan siapa boleh berani cakap rumah tangga dia tidak langsung ada masalah? Realitinya semua rumah tangga, semua keluarga ada masalah. Ujian yang tidak sama antara satu rumah tangga. Boleh jadi makin kuat imannya, makin besar pula lah ujiannya. Jadi untuk masyarakat memberikan ruang, memberikan satu pandangan yang adil kepada semua pihak. Kalau dia perlu ke mahkamah untuk menstabilkan semula keadaan yang huru-hara pada rumah tangga dia, itu sepatutnya dihargai dan dihormati kerana dia nakkan satu keadaan yang lebih baik untuk rumah tangga dia. Tapi stigma masyarakat sebenarnya sangat banyak menjatuhkan semangat ataupun menyebabkan seseorang tu bertindak tidak pada jalan yang sewajarnya. Jadi untuk wanita-wanita yang nak memperkasakan diri ni, kita kena ada stand kita sendiri. Kita kena ada pendirian kita sendiri. Ya, kita kena letakkan sesuatu di atas ilmu dan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah yang lain-lain, ya Allah akan bantu dan tolong. Ya, mungkin pada hari ni orang lihat kita salah, tapi pada satu masa nanti orang akan lihat, ya, kita sebenarnya menuntut sesuatu yang lebih baik untuk keluarga kita, anak-anak kita dan masyarakat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Baiklah, saya akan bukakan kepada anda untuk bertanyakan soalan.